KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Diet dan Nutrisi bersama dengan saya Nurul Aimin Abdul Rahman, Sports Dietitian. Jadi untuk tajuk hari ini kita akan membincangkan tentang strategi pemakanan ataupun pemakanan secara spesifik bagi sukan badminton. Tapi sebelum tu kita cuba kenal dulu dengan sukan yang sangat popular di negara kita, iaitu sukan badminton. Okay, untuk sukan badminton seperti semua yang sedia maklum, sama ada dia dimainkan berseorangan secara individu ataupun singles, ataupun dia bermain secara double. Jadi dimainkan oleh lelaki atau perempuan, dan sukan badminton ini dimulakan daripada kecil lagi, daripada kanak-kanak, daripada sekolah rendah, ada peringkat menengah, kemudian seterusnya sampai ke hingga level elite ataupun masters. Bila kita lihat sukan itu sendiri, kita tahu bahawa nutrition memainkan peranan yang penting dalam memastikan atlet sentiasa bertenaga sepanjang tempoh game duration itu ataupun competition itu sendiri. Dan pemakanan juga penting untuk memastikan atlet sentiasa mendapat tenaga yang mencukupi untuk sesi latihan. Jadi pemakanan ataupun nutrition strategis untuk atlet badminton sangat penting sebelum ataupun semasa latihan dan juga semasa pertandingan itu sendiri. Bagi penggunaan tenaga untuk sukan badminton, mereka menggunakan kedua-dua energi sistem, iaitu aerobik dan juga anaerobik. Jadi kedua-dua sistem ini banyak digunakan dalam sukan itu sendiri. Badminton merupakan satu sukan yang melibatkan skill, melibatkan speed ataupun kelajuan, melibatkan agility ataupun kepantasan. Jadi bentuk badan ataupun berat badan serta jisim tubuh penting untuk atlet mencapai apa yang diinginkan ataupun body composition yang kita sarankan untuk dia fulfill semua requirement bagi sukan tersebut. Dan atlet perlu ada speed untuk bergerak dalam court dia pada tempoh yang panjang, dan setiap sukan ataupun setiap set sepanjang competition, duration ataupun tempoh permainan bagi badminton ini adalah bergantung kepada opponent, kerana ada tempoh permainan mungkin agak singkat dan ada juga tempoh permainan yang permainannya begitu panjang. Jadi atlet juga perlu ada endurance ataupun aerobic fitness untuk pastikan dia boleh kekal bertenaga daripada awal competition, daripada mungkin first set sehingga set-set yang seterusnya. Kita tak nak our athletes pada awalnya mempunyai tenaga yang mencukupi, tapi at the end dia mungkin kekurangan ataupun drain. Jadi pemakanan bukan sahaja penting semasa competition itu sendiri, dah tentu pemakanan pada setiap hari juga membantu atlet untuk kekalkan bentuk badan yang ideal, kekalkan jumlah lemak yang berpatutan dan mempunyai kesihatan yang baik, juga recovery yang baik pada setiap hari. Seterusnya nanti kita akan lihat pula bagaimana pula corak pemakanan, training, diet dan juga competition bagi sukan badminton. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Nutrition ataupun pemakanan merupakan salah satu faktor ataupun strategi yang penting bagi atlet badminton. Jadi jom kita lihat apakah nutrition strategies yang sesuai untuk atlet badminton, untuk daily diet ataupun training diet atlet badminton itu sendiri. Okey. Secara general, atlet perlu mengamalkan pemakanan yang seimbang, moderate, sederhana dan juga pelbagai variety. Jadi balance, moderate, variety ni perlu ada dalam konsep diet harian atlet, yang mana dia perlu tekankan bahawa pengambilan karbohidrat, protein dan lemak mengikut peratusan yang ditetapkan. Okey, kalau karbohidrat kita memang akan stres 55 hingga 60% kalori daripada karbohidrat, seterusnya protein 15 hingga 20% dan juga lemak. Jadi ini secara general atlet kena pastikan mengambil makanan yang seimbang, pelbagai dan bersederhana dan merangkumi porsi-porsi berikut untuk setiap hari, untuk hari-hari latihan, dan ini akan membantu juga proses recovery. Jadi bila kita tengok dekat sini, setiap hari pengambilan karbohidrat merupakan sumber tenaga yang paling utama dan atlet perlu ambil karbohidrat pada setiap hari dengan jumlah yang mencukupi. Kalau untuk badminton players, disarankan 4 hingga 10 gram per kg body weight. Jadi ini menunjukkan 4 hingga 10 bergantung kepada intensiti latihan itu sendiri ataupun kekerapan latihan yang dilakukan oleh atlet. Lagi tinggi, lagi lebih jumlah masa yang atlet berlatih, maksudnya keperluan karbohidrat akan semakin meningkat. Jadi kebiasaannya mungkin 4 hingga 6 ataupun kalau 2 jam training mungkin diperlukan 6 hingga 8 gram karbohidrat, dan ini adalah bersifat individual. Dan atlet perlu pastikan dia dapat jumlah karbohidrat, tenaga daripada karbohidrat dengan jumlah tersebut pada hari training diet sebelum competition itu. Itu bercakap tentang karbohidrat. Kalau kita bercakap tentang protein, kita memang tahu fungsi protein untuk muscle repair, untuk recovery, untuk fungsi-fungsi tubuh yang lain. Jadi pengambilan protein juga sangat penting dan atlet perlu ambil lebih kurang 15 hingga 20%. Jadi macam mana kita nak tahu berapa banyak 15 hingga 20% kalori yang datangnya daripada protein. Untuk badminton disarankan pengambilan protein adalah 1.2 hingga 1.4 gram per kg body weight, dan apabila mencapai jumlah protein ini, dia perlu diagihkan dengan baik pada waktu-waktu makan utama dan juga pada waktu snack, iaitu ataupun waktu-waktu pre-training, post-training dan juga recovery, atau juga untuk bed, sebelum pre-bed, okey, sebelum tidur. Kemudian tentang pengambilan lemak, atlet juga masih memerlukan lemak, jadi fokus kepada pengambilan lemak yang sihat, yang mengandung mufa, pufa, olive oil, fish oil ataupun ikan-ikan yang berlemak, yang mana ini dapat memberikan kesan yang baik dan juga ada anti-inflammatory effect kepada sukan itu sendiri. Selain daripada itu, pengambilan vitamin dengan minerals daripada buah-buahan dan sayur-sayuran juga penting, yang mana mengandungi antioksidan, dan ini juga dapat membantu mencegah daripada free radicals merosakkan tisu-tisu otot yang dah rosak pada kita punya sesi latihan. Jadi pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan sebenarnya penting untuk atlet, apatah lagi untuk atlet remaja, yang mana kita memang tahu pengambilan sayur-sayuran di kalangan atlet remaja agak kurang berbanding dengan peringkat umur yang lain. Begitu juga dengan pengambilan susu dan produk tenusu bagi tempoh remaja. Ini merupakan satu tempoh yang krusial untuk tumbuh besaran. Jadi pengambilan susu dan produk tenusu ditekankan agar mencukupi supaya atlet ada growth mengikut graf yang sepatutnya. Pastikan kesemua kumpulan makanan, semua makronutrien dicapai dengan diet pada setiap hari. Okey, dan ini adalah untuk training diet kepada atlet, untuk pastikan atlet boleh berlatih dengan baik dan juga membantu proses recovery sekiranya ada sebarang kecederaan. Dan dengan mengamalkan diet yang seimbang ini, dah tentu atlet akan ada paras kesihatan yang baik, dah tentu dapat membantu atlet nanti di dalam competition. Dan untuk setiap hari juga training diet, atlet perlu pastikan pengambilan air adalah mencukupi pada setiap hari dengan mengagihkan jumlah yang betul sebelum training, sebelum latihan,
semasa latihan, selepas latihan dan juga pada setiap waktu makan. Dengan cara itu, atlet akan kekalkan tahap hidrasi yang baik dan ini adalah sangat penting sebagai salah satu persediaan kepada competition. Bukan sahaja masa competition kita penting kekalkan hidrasi yang baik, tetapi sebelum itu lagi kita kena pastikan hidrasi berada pada tahap yang baik. Okey, seterusnya kita akan move on kepada bagaimana pula untuk atlet badminton mengekalkan corak pemakanan yang baik semasa competition itu sendiri. Dalam competition tersebut, duration ataupun tempoh masanya adalah berbeza-beza bergantung kepada perlawanan atau bergantung kepada sets. Jadi sebelum pertandingan, atlet sebenarnya perlu pastikan atlet ada tempoh masa yang mencukupi untuk makan secukupnya sebagai membekalkan enough masa glycogen, liver glycogen dan juga cukup sources of karbohidrat untuk diguna pakai semasa game tu nanti. Dan kebiasaannya ia akan bertahan lebih kurang 90 minit. Okey. Jadi kalau atlet makan terlalu singkat, kita memang tak ada proses penghadaman dan dia tak dapat lagi diserap oleh tubuh badan. Jadi 1 hingga 3 jam sebelum competition, atlet boleh makan makanan yang high karbohidrat, moderate protein dan juga rendah lemak. Okey, kemudian andai kata memerlukan additional 1 jam sebelum competition bermula, atlet boleh ambil something juga, snacks yang mudah dihadam. Mungkin dalam liquid base untuk pastikan ada continuous pembekalan karbohidrat atau fuel untuk competition tersebut. Dan pengambilan air 2 jam sebelum, 1 jam sebelum perlu mencukupi dan boleh recheck juga sama ada pengambilan air itu mencukupi atau tidak dengan cek semula hidrasi. Kalau kata melihat urin ataupun specific gravity tidak begitu baik, maka perlu pastikan perlu ada pengambilan air yang mencukupi untuk competition nanti. Semasa competition itu pula bergantung kepada ruang yang ada ataupun senggang yang ada untuk minum sama ada di antara sets ataupun ada waktu untuk minum, kita akan cari peluang untuk refill balik, menggantikan balik semula air yang hilang disebabkan oleh proses perpeluhan tu tadi. Sebab perpeluhan juga merupakan satu proses menyejukkan badan, jadi penting untuk ada perpeluhan, tapi kita perlu pastikan ada penggantian semula air dalam tempoh tersebut. Dan sekiranya dalam tempoh itu permainan rally lebih lama, lebih panjang, melebihi 60 minit, maka mungkin atlet memerlukan tambahan karbohidrat, tambahan electrolytes yang mana boleh diambil dengan bentuk yang lebih mudah seperti sports drink. Jadi kalau kata memerlukan sports drink, jadi atlet boleh ambil after 60 minit sebagai tambahan tenaga untuk memastikan atlet masih boleh compete sehingga ke akhirnya. Okey, untuk ambil sports drink ataupun kalau kata lebih panjang, mungkin tambahan sports drink bersama-sama dengan snack yang sesuai. Snack yang mungkin ambil cereal bar, mungkin ambil power gel, mungkin ambil gel yang sesuai pada waktu itu untuk tambahan jumlah karbohidrat semasa competition tersebut. Setelah selesai semua, pentingnya untuk ada recovery, iaitu betul-betul selepas habis daripada competition tersebut, atlet perlu makan betul-betul selepas di antara 30 hingga 60 minit. Yang pertama untuk pastikan proses recovery itu terus berjalan, dan pada masa ini apa nutrien yang diperlukan ataupun makronutrien yang diperlukan adalah gabungan karbohidrat dengan protein, yang mana rasionya lebih kurang 3:1. Jadi terus lepas tu sediakan any snacks sendiri ataupun mungkin susu, mungkin roti dan tuna, mungkin roti dan peanut butter, betul-betul selepas untuk dapatkan instant recovery dan memulakan proses recovery. Dan proses recovery itu bukan sahaja kita lihat kepada karbohidrat dan juga protein, tapi penting juga untuk memastikan penggantian air juga berlaku. Maksudnya refuel semula kehilangan air disebabkan oleh perpeluhan sepanjang game sebelum tadi. Dan pada masa yang sama, bukan sekadar air, kita perlu tengok juga kepada elektrolit yang hilang dalam proses perpeluhan. Kehilangan elektrolit yang berlebihan ini mungkin boleh menyebabkan kram dan sebagainya. Jadi penting untuk atlet pastikan kesemuanya diambil dengan kuantiti yang betul, dengan timing yang betul, jenis-jenis yang betul, supaya atlet boleh manfaatkan strategi pemakanan ini supaya atlet dapat memberikan persembahan yang optimum semasa competition dan juga semasa latihan.
TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hello, inilah Kemahiran Sukan untuk kami bawakan kepada anda episod terakhir Kemahiran Sukan Jimnas Rada. Assalamualaikum semua, saya Hanim Iswan, masih lagi bersama dengan anda semua dan kami berada di Sekolah Sukan Bukit Jalil di Dewan Olimpik secara khususnya, dan ini sangat istimewa kerana Sukan Jimnas Rada ini telah pun kita sampai ke episod yang terakhir. Hanya 6 episod saja dan kita masih lagi bersama dengan Coach Ridwan, dan lebih menarik juga kerana pada episod yang terakhir ini, inilah waktunya untuk kita persembahkan satu persembahan yang istimewa dalam Sukan Jimnas Rada seperti yang telah diterangkan berkenaan dengan aspek-aspek yang ada dalam kemahiran asas sukan gimnastik. Ada sedikit saja perbezaan dan lebih menarik ianya tidak membabitkan pertandingan. Jadi sedikit komplekslah episod pada kali ini dan kita harapkan agar semua boleh memberikan sepenuh tumpuan dan juga boleh belajarlah sedikit sebanyak berkaitan dengan sukan gimnas rada. Saya percaya ini juga satu ilmu yang baharulah bagi saya kerana saya juga telah pun berkenalan dengan sukan ini. Okey, kita nak mulakan kerana episod ini semua perlu duduk, perlu tengok betul-betul, perlu belajar betul-betul. Okey, jadi kalau dah bersedia, jom sekarang kita ikut untuk sukan gimnas rada. Kita masih bersama dengan Coach Ridwan ataupun Cikgu Ridwan lah. Lebih mesra dipanggil kedua-duanya, tak apa, katanya tak ada masalah. Coach sihat, Coach? Alhamdulillah, selepas sihat orang tua. Selepas 5 episod kita bersama, ini episod ke-6 ni, yang terakhir ni. Ya. Bagaimana sebenarnya, apa yang akan kita ajarkan kepada mereka yang menonton bersama dengan kita di Didik TV ni? Okey, pada hari ini, episod yang terakhir ini, Ya. kita akan mengimbas kembali apa yang kita pelajari dalam episod-episod yang lepas. Kita buat secara beransur-ansur apa yang kita pelajari, imbas kembali, refresh balik pemikiran kita dan idea-idea yang kita ada. Kemudian insya-Allah kita akan lakukan satu persembahan yang ringkas untuk panduan ataupun bagi gambaran macam mana perlakuan persembahan gimnas rada ini dilakukan. Ya, penting untuk ada semua elemen yang telah kita ajarkan sebelum ini. Jadi sebab tu kena tahu juga kalaulah terlepas mana-mana episod sebelum ini, boleh tengok kembali, boleh tonton semula di YouTube rasmi Didik TV KPM. Okey, dan seperti biasa sebelum kita memulakan sebarang aktiviti, Coach suka untuk saya ingatkan, kita dibenarkan untuk tidak memakai pelitup muka, boleh dibuka pelitup muka bagi memastikan sistem pengudaraan itu cermat, dan lebih penting juga kita hanya perlu patuh kepada SOP. Dibenarkan dalam aktiviti sukan, riadah dan juga rekreasi. Okey, Coach. Hari ini sebelum kita mulakan, seperti biasa kita akan berikan aktiviti memanaskan badan terlebih dahulu. Coach dah bersedia? Okey.